Kita berada di Kolombia, surga bagi kegiatan haram dan kartel. Di sini kita bertemu Chris yang baru keluar penjara selepas 15 tahun. Dia terus melawat kubur bernama Leonor, kekasihnya. Selepas itu, Chris memulakan rancangan dendamnya. Petang itu, dia menghadap dari sebalik semak di luar sebuah rumah agam besar sehingga dia menemui sasaran yang dicarinya. Seorang gadis muda tiba dengan kereta mewah diiringi oleh pengawal pribadinya. Chris mengekorinya sehingga ke sebuah sekolah elit di mana gadis itu tinggal untuk menghadiri kelas. Pada penghujung hari, Elisa pulang ke rumah di mana bapaknya sedang menunggunya untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Walau bagaimanapun, sebagai seorang remaja biasa, dia sangat mahir mengabaikan bapaknya dan sentiasa sibuk dengan teleponnya. Vicente, bapaknya, memberitahunya bahwa akan ada majlis kerajaan dengan rakan-rakan kongsi penting dan dia mahu anaknya hadir serta berkelakuan baik. Itu bukan permintaan yang berat, memandangkan kehidupan mewah yang dikecapinya. Vicente sangat kejam dalam perniagaan, tetapi dalam hal anak perempuannya, dia adalah seluruh hidupnya dan kelemahannya. Selepas kematian istrinya, itulah segala-galanya yang dia miliki. Kita bertukar babak ke sebuah kafe di pusat bandar yang hampir ditutup. Alex, pengurus kafe itu berasa agak gemetar. Seorang lelaki masuk dan memesan kek, tetapi sudah berjam-jam berlalu dan dia tidak menyentuhnya. Malah dia tidak berkata sepatah pun. Dia hanya berada di sudut belakang, duduk dengan cara yang menyeramkan, dan sekarang Alex perlu memintanya untuk pergi. Lelaki itu sangat pelik. Apabila dia mendekatinya, lelaki itu memegang lengannya dan memaksanya duduk. Pada saat itulah, dia menyadari bahwa lelaki itu mempunyai tangan logam, dan di dalamnya terdapat sebilah pisau yang sangat tajam yang kini sedang diacukan ke arahnya. Lelaki itu memotong kek dengan pisau tersebut dan memberikan sedikit kepada Alex, yang jantungnya berdegup sangat kencang dan ketakutan menguasai dirinya. Seperti kiriman dari surga, sebuah kereta peronda berhenti di luar dan lampu merah serta biru membuatkan lelaki itu kelihatan sangat tegang. Seorang pegawai polis menghampiri dan apabila melihat pisau di tangan lelaki itu, dia mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya untuk bangun perlahan-lahan serta meletakkan tangan di belakang. Walau bagaimanapun, lelaki itu hanya bangun dan beredar. Pegawai itu yang tahu bahwa dia tidak boleh menembaknya tanpa akibat dan bimbang akan keselamatan Alex membuat keputusan untuk membiarkannya pergi. Mereka berdua menutup kedai itu dan pegawai itu menawarkan diri untuk menghantarnya pulang. Tetapi itu tidak akan berlaku. Orang asing itu keluar dari tempat duduk belakang dan membunuh pegawai polisi itu dengan hanya satu gerakan. Kemudian dia mendekati Alex dan menundukkannya dari arah belakang. Keesokan harinya, Elisa sedang menuju ke kelas apabila seorang lelaki mula mengetuk tingkap kereta. Dia kelihatan seperti gelandangan, tetapi sebenarnya dia adalah Chris yang menyamar. Dia melarikan kereta itu dan mengejar Elisa. Dia mengurung Elisa dalam bak kereta lalu memecut pergi. Vicente sangat marah dengan pekerjanya yang berlumuran darah di atas plastik. Sementara itu, Chris membawa lari Elisa dari bandar, namun dia melarikan diri ke dalam hutan. Chris mengejarnya dan menjelaskan dia kawan ibunya, lalu menunjukkan sekeping gambar bukti. Di dalam gambar itu kelihatan Chris, Vicente, dan mendiang ibu Elisa yang membuat Chris berjanji untuk mencari Elisa dan menjauhkannya daripada Vicente, satu rancangan yang tertangguh selama 15 tahun, memandangkan Chris berada di dalam penjara angkara Vicente. Untuk membuktikan dia tidak akan mengapa apakan Elisa, Chris menyerahkan senjatanya, namun mereka harus segera pergi. Dia akan jelaskan kemudian. Elisa mendesak untuk pulang, tetapi Chris rela mati di tangannya. Gadis itu tidak berhenti menjerit dan memukul tempat duduk yang menyebabkan Chris hilang sabar dan mendedahkan bahwa dia adalah bapaknya. Nick, orang kanan Vicente, menelepon si gagak, lelaki bertangan logam itu, untuk memaklumkan bahwa dia mempunyai maklumat untuknya. Di sebuah kafe di pergunungan, Chris menceritakan versinya tentang kejadian tersebut kepada Elisa. Dia yakin bahwa Vicente membunuh ibunya dan rantai berlian yang dipakai oleh Elisa adalah hadiah daripadanya. Tiba-tiba sepucuk senjata muncul dan beberapa lelaki mengepung mereka. Mereka memberitahu Chris, Elisa akan dibawa pergi manakala dia ditinggalkan. Jika melawan, dia akan dibunuh.
Chris tidak memberi mereka masa untuk berlagak hebat dan terus menyerang. Walau bagaimanapun, dia kalah jumlah dan ketua kumpulan itu membawa Elisa pergi dengan keretanya. Apabila Chris menumpaskan semua pengikut itu, segalanya sudah terlambat. Elisa hilang dan tiada jejak untuk diikuti. Dia kembali ke kafe dan membelasah salah seorang lelaki itu sehingga dia mengaku Elisa dibawa kepada seorang lelaki yang dipanggil penjaga yang melakukan ganjaran tersebut. Tidak lama kemudian tembakan kedengaran, dan menerusi kamera, Cuervo membunuh semua orang kerana melakukan ganjaran serta menyebabkan pertumpahan darah. Setiap nyawa yang diragut Cuervo membuatkannya semakin hampir dengan si penjaga. Elisa sedar dia perlu melarikan diri sebelum terlambat, lalu dia menumpaskan lelaki tua itu. Walaupun The Crow tidak teragak-agak membunuh lelaki maupun wanita, tiada sesiapa yang terselamat. Mujurlah Chris muncul, nekat menyelamatkan anaknya, namun dia perlu menewaskan musuh bertangan besi yang sangat kuat. Chris memukul gergasi itu dengan sekuat tenaganya, tetapi tiada apa yang berkesan. Si gagak meneruskan perjalanannya mengejar Elisa dan Chris hanya melakukan apa yang termampu untuk melambatkannya. Akhirnya, Chris menjerit kepadanya supaya melarikan diri dan lupakan dirinya. Pada saat itu, si penjaga muncul dengan senapang yang besar, mencetuskan kekacauan total. Chris merancang untuk mengambil kesempatan ini bagi melarikan diri, tetapi si gagak mengejarnya dan menumpaskannya. Apabila dia hampir mau menghabisinya, Elisa muncul. Gadis muda itu berjaya mencuri sebuah kereta dan melanggar si gagak dengan kuat, menyebabkannya tidak berdaya dan menyelamatkan bapaknya. Bapa dan anak itu berlari ke arah bandar, tetapi Chris cedera. Hentakan logam itu mungkin telah mematahkan rusuknya dan dia memerlukan sedikit masa untuk bernafas. Sementara itu, si gagak membalut lukanya dan beredar ke arah Chris, melarikan diri tadi. Tidak jauh dari situ, Chris memberitahu Elisa tentang kali terakhir dia melihat ibunya. Wanita itu melawatnya di penjara dan mengaku bahawa Vicente menyesakkannya mengawal seluruh hidupnya dan dia tidak tahan lagi. Dia bercadang melarikan diri bersama Elisa, namun gagal. 3 minggu selepas itu, Chris mendapat tahu ibunya meninggal. Di kasino si penjaga, Vicente menyaksikan kemusnahan yang telah dilakukan oleh si Gaga dan berasa gemetar. Dia tidak pernah memanggilnya dan sekarang terdedah bahawa Nick bertindak di belakangnya. Di sisi lain, Elisa bosan melarikan diri. Hidupnya bersama Vicente sempurna dan dia ragu Chris jujur, jadi dia mencuri kereta itu dan meninggalkannya. Pada saat itu, Cuervo muncul dan mengekorinya hingga menangkapnya ketika dia cuba menggunakan telepon awam. Gadis itu meminta bantuan di rumah-rumah tetapi tiada siapa membantu, semua enggan membuka pintu. Chris sampai kereta si gagak, tetapi dia sudah berada di sisi Elisa, memberikan syarahan gila yang sama seperti yang diberikannya kepada Alex malam itu. Dia malah cuba memberinya sebiji apel. Siapa tahu pemikiran apa yang melintasi minda jahatnya. Lisa perlu memilih antara tangan yang satu atau yang lain, jadi dia memilih apel itu, tetapi dia meludah ke muka si gagak dan melarikan diri. Chris tiba untuk menyelamatkannya lalu tercetus tembakan. Apabila dia sempat pulih dan mengisi peluru, si gagak telah menghalakkan senapang ke kepala Elisa tanpa pilihan. Psikopat itu menahan mereka berdua dan mahu membunuh Chris di tengah jalan. Namun dia mahu menyeksa Chris dahulu demi keseronokan. Setiap pukulan meretakkan tulang Chris, sehingga Elisa menjerit lalu pengsan dipukul. Keesokan paginya, Chris terjaga tergantung pada sebatang pokok. Hanya sebiji tayar yang menyelamatkan nyawanya. Dia bertahan selama berjam-jam sehingga Vicente menemuinya. Vicente menendang tayar itu menyebabkan Chris tercekik sebelum dia memotong talinya. Nick tidak sabar untuk membunuh Chris tetapi si Gaga memegang Elisa dan buat masa ini mereka memerlukannya. Tambahan pula, Vicente tahu bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Di dalam kereta, Vicente mengaku kepada Chris bahawa dia tidak mempunyai kaitan dengan kematian ibu Elisa. Mereka berdua mencintai wanita yang sama dan tiada apa yang lain. Dia mengakui bahawa dia mengkhianati Chris dan menghantarnya ke penjara. Istrinya meragut nyawanya sendiri, dia tidak mempunyai kaitan dengan itu. Tetapi sekarang Elisa dalam bahaya kerana perbuatannya. Pada saat itu, si gagak menelpon Vicente untuk menetapkan pertemuan dan mendedahkan bahawa Nick memberinya maklumat bahawa Elisa telah diculik. Dia tidak pernah mahukan wang itu, dia hanya mahu membunuh Vicente. Sebaik sahaja dia meletakkan telefon, Vicente mengambil senjatanya dan menembak Nick di belakang kepala, membunuhnya sebelum dia sempat melengkapkan rancangannya untuk merampas takhta. Vicente memberitahu Chris bahawa si gagak adalah satu ancaman.
Dahulu mereka adalah rakan kongsi, tetapi dahaga kan darahnya tidak pernah padam. Suatu malam, Vicente menghantar 15 orang lelaki untuk membunuhnya dan mereka gagal. Satu-satunya perkara yang mereka temui adalah tangannya. Si Gaga memotongnya dengan gigitan untuk membebaskan diri dan kini dia adalah syaitan berjalan yang memegang anak perempuannya. Tidak lama kemudian, Vicente sampai ke titik pertemuan dan membebaskan Chris. Ini mengenai Elisa. Sebaik saja gadis itu selamat, mereka akan menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Tanpa senjata, Chris meredah tempat itu, begitu juga dengan orang-orang Vicente, yang dibunuh satu demi satu oleh si Gaga. Dengan setiap menit yang berlalu, Vicente semakin bersendirian, sehingga akhirnya mereka mengepungnya. Si Gagak meletakkan Elisa di atas tali sawat, dia merancang untuk membunuhnya dengan cara yang mengerikan supaya Vicente menjadi saksi dia boleh menyelamatkannya, tetapi dia perlu memotong tangan gadis itu. Inilah dendamnya. Vicente berlari ke hujung laluan dalam usaha terdesak untuk menghentikan mesin itu, sementara Chris mengalih perhatian si Gaga, tetapi psikopat itu telah mengubah segala-galanya supaya tiada apa yang boleh mematikan mekanisme itu. Mesin besar itu menelan segala yang dicampakkan oleh Vicente dan Elisa semakin dekat. Dalam pertarungan terakhir, setiap tumbukan besi itu menyakitkan, namun demi nyawa anaknya, Chris tidak akan berundur walau sedikit pun. Masa pertempuran, si Gaga mengaku kepadanya bahwa Nick merancang kematian Ibu Elisa dan dia menikmati setiap saat. Kembali ke tali sawat, masa semakin suntuk dan Vicente sedang mempertimbangkan untuk melakukan apa yang diminta oleh si Gaga, memotong tangan Elisa. Didorong oleh kemarahan dan dendam, Chris berjuang dengan sekuat tenaganya, tetapi si Gaga jauh lebih hebat dan dia menikam perut Chris. Dia kembali kepada Vicente dan memaksanya melihat anak perempuannya hancur berkecai. Cedera parah, Chris menjerit menyuruh Elisa menggunakan berlian itu. Elisa meletakkan rantai tersebut, kekerasan berlian itu merosakkan mesin dan rantai pun putus. Bersama-sama, Vicente dan Chris menerkam si Gaga dan menolaknya jatuh ke tepi. Tetapi si Gaga berpaut pada Vicente dan membawanya jatuh bersamanya. Film itu berakhir dengan bapa dan anak itu berpelukan selepas hampir menemui ajal. Tidak lama kemudian, Chris membawanya melawat pusara sebenar ibunya untuk menunaikan janji. Tamatlah kisah aksi ini. Jika mau lebih banyak ringkasan, pilihlah video yang tertera di skrin ini.